Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita lagi dalam kelas tuition online Perlis Mengaji. Saya Cikgu Nur Hafiza binti Muhammad Aziz dari SMK Syed Alwi. Hari ini saya akan berkongsi ilmu mata pelajaran Bahasa Melayu Menengah Rendah. Okey, apa khabar semua hari ini? Okay, hari ini kita dah puasa hari yang kelima insya-Allah. Okay, semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ucapan setinggi-tinggi penghargaan kepada Jabatan Pendidikan Negeri Perlis dengan kerjasama Kerajaan Negeri Perlis, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Perlis, Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis kerana telah menganjurkan program tuition online Perlis Mengaji pada 15 hingga 28 April 2020 untuk fasa yang kedua. InsyaAllah akan ada fasa yang ketiga nanti. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju, satu haluan, sehaluan. Okey. Selamat menunaikan ibadah puasa kepada semua umat Islam di negeri Perlis dan seluruh negara. Okay, sebelum kita mula, eloklah sekiranya kita mulakan pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik, pada sesi yang lalu, cikgu ada mengajarkan tentang tata bahasa Melayu. Okay, hari ini kita nak buat sedikit ulang kaji. Okay, kita tengok. Masih lagi papan tanda. Okay, apa agak-agak yang ditulis dalam papan tanda ni? Boleh faham tak? KTHXBYE. Papan tanda besar lagi ni di negeri Melaka. Apa agak-agak? Ini ialah bahasa WeChat, bahasa yang remaja sekarang gunakan. Kalau kita tengok sebenarnya dia nak cakap apa? Thanks, bye. Perlu tak dalam sekarang ni kita berada di negara Malaysia, kita menggunakan bahasa Melayu yang standard. Kalau dalam papan tanda yang besar macam ni, sepatutnya mestilah menggunakan bahasa Melayu yang betul. Ini ejaan bahasa Inggeris pun salah. Thanks, bye. Bahasa dak WeChat lah. Budak-budak kita lah selalu cakap macam tu kan. Sepatutnya kita kena menggunakan bahasa kebangsaan kita. Sepatutnya selamat jalan, jumpa lagi. Ini bahasa Inggeris, ejaan pun salah. Okey. Kesalahan penggunaan ejaan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Okey, kita tengok. Ini sebenarnya bahasa pasar lah. Kita panggil bahasa pasar. Itu bahasa yang digunakan oleh masyarakat sehari-harian. Tetapi tidak sesuai digunakan untuk dipaparkan kepada umum, terutamanya dalam penggunaan papan tanda yang besar macam ni. Negeri Melaka ialah negeri yang bandaraya bersejarah. Jadi ramai pengunjung dari dalam dan luar negara datang. Jadi kita perlu tonjolkan bahasa kebangsaan kita. Okey, ingat lagi bahasa jiwa bangsa. Betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Okey, tengok contoh bahasa WeChat yang mereka gunakan. AQ, aku, OX, otak. C29C, apa ni? C29C, situasi. Okey. FA10. Pelik-pelik bahasa depan ni. Okey, Fatin. 71 apa? Tujuan. Cikgu pun baru tahu ni. Macam-macam bahasa tak boleh nak difahami. Kita mesej tidak sampai. Tidak menggunakan bahasa Melayu dengan betul. Kalau boleh selepas ini, walaupun menggunakan bahasa singkatan, sebaik-baiknya mestilah menggunakan bahasa yang contoh untuk UTK masih boleh difahami, tetapi macam ni AQ ni tidak tercapai di akal. Tolong betulkan. Okey, kita teruskan. Okey. Apa ni? Apek bawa bakul, jalan kiri kanan macam orang perempuan.
suka senyum-senyum, tak tentu waktu. Siapa pernah dengar ni? Apek bawa bakul, jalan kiri kanan macam orang perempuan, suka senyum-senyum, tak tentu waktu. Okey. Baik, ini sebenarnya adalah cara mudah untuk mengingat 15 kata majmuk yang sudah mantap. Okey, kata majmuk ni apa dia? Kata majmuk ialah gabungan perkataan yang berbeza maksud apabila digabungkan membentuk perkataan baharu. Okey. Baik, kita tengok contoh. Macam mana nak ingat ni? Contohlah kereta api. Dua perkataan tu kata majmuk. Tapi mesti dia aja terpisah. Kereta api. Macam cikgu dalam kelas cikgu yang lepas, cikgu ada bagi tahu kan, ejaan bandar raya, kota raya, pasar raya. Ada dua perkataan. Itu kata majmuk. Tetapi kata majmuk tersebut tidak boleh dieja rapat. Tetapi kecuali 15 huruf ini, perkataan ini sahaja yang boleh dieja rapat. Okey, kita tengok. Okey, cikgu keluarkan terus. Okey, ada 15 kata majmuk yang sudah mantap. Yang ini dua perkataan digabungkan tetap membentuk perkataan baru tetapi dieja dengan rapat. Okey, contohnya yang pertama, antara bangsa. Kemudian beri tahu, bumi putera, jawatan kuasa, kaki tangan, kerja sama, matahari, olahraga, pesuruhjaya, suruhanjaya, sukarela, setiausaha, tanda tangan, tanggungjawab, warga negara. Baik, perkataan-perkataan ini susah kan nak ingat. Kalau pelajar yang IQ dia tinggi mungkin dia boleh ingat dalam masa yang singkat. Tetapi ada sesetengah pelajar yang sederhana dan juga lemah boleh menggunakan teknik ini. Okey, teknik ini telah dicetuskan oleh seorang guru juga. Terima kasihlah kepada guru yang mencetuskan idea untuk mengingat ni, sangat mudah. Okey. Tengok Apek bawa bakul jalan kiri kanan. Senang kan? Apek bawa bakul jalan kiri kanan. Macam orang perempuan suka senyum-senyum, tak tentu waktu. Okey. Okey, kalau kamu ada buku dan kertas boleh catatlah. Mudah saja ni. Nanti selepas 15 minit ataupun selepas kelas ini berakhir, kamu boleh uji. Boleh uji dengan ahli keluarga kamu. Minta tolong, Mak, tolong saya nak hafal ni. Boleh tak ingat setiap perkataan kata majmuk yang kamu dah belajar ni tadi? Cikgu pun pernah ajar dekat pelajar-pelajar cikgu, tapi mungkin ada yang sudah terlupa dengan 15 kata majmuk. Ni, sangat penting dalam penulisan. Apabila kamu menulis, ada pelajar yang masih lagi memisahkan beberapa perkataan kata majmuk ni dan juga ada perkataan kata majmuk yang dieja secara rapat. Okey. Jika boleh, sepatutnya perkataan-perkataan tersebut mestilah dieja dengan betul. Okey, betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Baik. Dalam pelajaran sambil-sambil kamu catat tu, okey, cikgu nak ingatkan semula, dalam pelajaran kita yang lalu, kita ada eja perkataan-perkataan yang biasa kita eja salah. Contohnya mi, mi, kuih tiaw, kuih tiaw, okay, kemudian ejaan goreng pisang, perbuatan tu, hukum DM. Okay, kemudian sos, sos cili, cili sos, kena betulkan semula. Okay, baik. Sempat dah catat dah. Okey, cikgu rasa nanti kalau kamu nak buat ulang kaji boleh tengok semula FB Suara Sunnah. Okey, kita teruskan. Okey, hari ini sebenarnya cikgu akan buat kupasan novel Justeru Impian Jejaring. Okey, yang ni novel ni untuk para pelajar tingkatan 3. Tetapi elemen-elemen yang cikgu akan ajar nanti, kamu boleh juga gunakan, boleh juga aplikasikan untuk novel tingkatan 1 dan tingkatan 2. Okey.
Okey, siapa pernah tengok atlet ni? Ha? Okey, ini ialah atlet Indonesia, atlet badminton yang bernama Muhammad Ahsan, merupakan seorang pemain badminton Indonesia. Penampilannya telah menarik tumpuan penonton kerana berpakaian menutup aurat semasa bermain badminton. Atlet ini telah memenangi banyak anugerah di peringkat dunia. Okey, dekat sini nak tunjukkan bahawa walaupun seseorang atlet itu menutup aurat, tetapi masih lagi boleh berjaya. Masih lagi boleh mengharumkan nama negara mereka di peringkat dunia. Bukan setakat kampung-kampung saja ni, peringkat dunia. Okey, kalaulah pemain ni, atlet ni boleh berjaya di peringkat dunia dengan menutup aurat, kita ni apatah lagi kan. Okey. Jadi, kalau menutup aurat pun tidak menghalang seseorang untuk berjaya. Okey, tengok yang ni ranking lah. Okey, kita tengok ranking badminton dunia. Cari Malaysia nombor berapa? Okey, Malaysia kedudukan yang ke-10. Ini untuk single lah. Nanti boleh tengok juga women single ni setakat 17 Mac 2020. Okey, Malaysia ranking yang ke-10. Yang ni Lee Zijia ni menggantikan Datuk Lee Chong Wei. Okey, baik. Antara aspek-aspek yang novel yang akan kita kaji pada hari ini ialah sinopsis, tema persoalan, watak, perwatakan, latar, gaya bahasa, nilai dan pengajaran. Okey, cikgu tak akan sentuh semua, tapi masih lagi berkaitan dan masih lagi boleh diguna pakai. Okey. Okey, sebenarnya apabila kita kaji aspek-aspek ini, kita dapat mengetahui keseluruhan cerita dengan lebih baik. Kita dapat memahami apakah maksud mesej yang ingin disampaikan oleh penulis novel. Baik, kita tengok dulu video ni. Syahir, saya tahu awak boleh buat yang terbaik. Saya yakin kamu mampu jadi juara. Saya berjanji. Aku akan buktikan aku mampu jadi juara. Wah, nampaknya semua tertunggu-tunggu. Siapakah yang akan menjadi juara? Adakah Syahir berjaya mencapai impiannya? Baiklah, babak yang anda saksikan tadi ialah sedutan daripada sinopsis novel Justru Impian Dijaring. Sinopsis ialah ringkasan cerita. Mari teruskan pembelajaran modul ini agar anda dapat memahami sinopsis novel ini dengan lebih lanjut. Okey, yang ni intro lah. Kita nak tengok sama ada adakah Syahir berjaya mendapat gelaran juara dunia. Okey, kita tengok peta alir tu. Okey, Syahir mengejar impian mengharumkan nama negara dalam sukan badminton. Itu cita-cita Syahir. Syahir ingin mengejar impian untuk mengharumkan nama negara. Kemudian semasa dalam, ini secara ringkas saja, nanti kita akan tengok dengan lebih lanjut lagi. Okay, kemudian dia memegang amanah arwah ayahnya supaya berilmu serta memelihara syariat Islam dalam bersukan. Walaupun bersukan, masih tetap perlu menjaga syariat Islam. Kemudian sepanjang Syahir bermain badminton, dia mendapat maklum balas yang negatif daripada rakan-rakan dia. Okey, nanti kita akan tengoklah apa maklum balas negatif tu. Kemudian ibunya diserang sakit. Okey, tetapi masih lagi memberikan sokongan kepada Syahir. Kemudian Syahir berjaya memenangi pertandingan tersebut. Pertandingan apa ni? Okey, dan Syahir menjalani pembedahan appendicitis di Hospital Jakarta, appendix, dan meneruskan perjuangannya dalam sukan badminton. Okay, kita tengok yang seterusnya.
Okey. Okey, video ini telah disediakan oleh Cikgu Adila. Baik. Dalam tadi kamu telah pun melihat sinopsis novel Justru Impian Dijaring. Okey, mungkin ada pelajar yang sudah selesai dengan novel ini, dan mungkin ada pelajar yang sudah pun habis belajar novel ini tetapi boleh juga membuat ulang kaji. Okey. Baik. Sebenarnya Syahir ni terlalu banyak dugaan yang dia alami. Okey, sebenarnya Syahir semasa dia bermain badminton di sekolah menengah, dia sudah pun mengenakan seluar panjang Okey, semasa dia tingkatan 4. Okey, ayah Syahir sebenarnya tidak bersetuju dengan penglibatan Syahir dalam sukan badminton kerana ayahnya bimbang Syahir tidak dapat menumpukan perhatian terhadap pelajaran. Okey, tetapi sampai ayah Syahir ni sanggup mematahkan raket Syahir sebab nak patahkan semangat Syahir supaya tidak lagi bermain badminton. Okey, tetapi Syahir ni dia tidak berputus asa. Dia tetap meneruskan perjuangan dia dan akhirnya dia mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan PMR. Okey, dan Syahir juga telah ditawarkan untuk melanjutkan pelajaran ke sekolah berasrama penuh. Okey, Syahir telah membuktikan bahawa walaupun dia bermain badminton, dia masih lagi dapat menumpukan perhatian dalam pelajaran. Okey, jadi akhirnya ayah Syahir tadi telah pun redha dengan keputusan Syahir untuk bermain badminton, dan tetapi ayahnya berpesan agar Syahir sentiasa menjaga syariat Islam walaupun ketika bersukan. Okey. Untuk pengetahuan semula, ayah Syahir sebenarnya seorang ustaz. Jadi Syahir pun gemar membaca buku-buku agama. Okey. Syahir juga pernah dituduh mencari publicity kerana penampilannya yang menutup aurat. Nampak berbezalah, semua orang pakai seluar pendek, semua orang tak tutup aurat, tiba-tiba Syahir tutup aurat. Jadi seolah-olah mencari publicity, sedangkan itu adalah syariat Islam yang perlu dipatuhi. Okey. Kemudian semasa berada di universiti, dalam semasa latihan, semasa pertandingan, Syahir masih lagi mengenakan seluar panjang ketika bersukan, dan apabila berita tentang Syahir tersiar dalam surat khabar, rakannya Said Amiri memanggil Syahir dengan gelaran Ustaz Selebriti. Okey, tapi sebenarnya Syahir tak suka dengan gelaran tersebut. Tapi Syahir dia tidak membalaslah ejekan tersebut. Okey. Syahir ni cita-cita dia adalah untuk menjadi memegang gelaran juara dunia. Okey, ada Syahir sebenarnya ada satu platform, dia akan ke Jakarta, ke pertandingan badminton antarabangsa di Jakarta. Okey, dekat situ dia akan cuba untuk mendapat gelaran juara dunia. Tetapi malangnya, untuk melayakkan diri ke pertandingan badminton antarabangsa di Jakarta, Syahir perlu melalui satu lagi pertandingan. Tidak boleh ikut ranking dunia. Walaupun Syahir ni sebenarnya dah masuk ranking dunia dah, tapi masih lagi perlu mengikuti satu lagi kejohanan, iaitu Terbuka Johor. Okey, dalam Terbuka Johor ni tadi, nasib tidak menyebelahinya. Okey, apabila pengadil bersikap berat sebelah dan akhirnya Syahir tidak dapat melayakkan diri ke Jakarta. Tetapi dengan takdir Allah, rakan seperjuangannya iaitu Gopinan telah pun kemalangan, dan Syahir telah pun diminta untuk menggantikan Gopinan untuk ke Jakarta. Okey, dalam ni waktu sebelum ke Jakarta, sebelum ke Johor, Syahir sebenarnya, ibu Syahir telah sakit, jatuh sakit. Jadi sebenarnya Syahir telah mengalami banyak tekanan emosi sebelum dia bergelar juara dunia, dan akhirnya walaupun dia berjaya, dia terpaksa melalui pelbagai rintangan dan dugaan. Okey.
Okay, kita teruskan. Okay, apakah tema novel ini? Okay. Tema novel ini adalah ketabahan seorang pemain badminton dalam menghadapi dugaan dan rintangan sebelum bergelar juara dunia. Okay, buktinya Syahir tabah menerima pandangan negatif daripada orang sekeliling kerana tindakannya yang menutup aurat semasa bermain badminton. Okay, kalau kita berbeza daripada orang lain, biasanya kita akan mendapat kritikan lah. Tapi biarlah perbezaan itu perbezaan yang baik. Okay. Syahir ni dia kalah dalam kejohanan terbuka Johor, tapi dia tetap tabah dan masih lagi meneruskan latihan seperti biasa, walaupun dia tidak layak untuk ke kejohanan badminton antarabangsa di Jakarta. Okey, semasa dia ingin ke Jakarta, semasa ingin ke Johor, sama juga. Dia diuji dengan berita bahawa umatnya menghidap stroke. Okey, dekat sini Syahir dah berbelah bahagi dah. Sama ada dia ingin meneruskan perjuangannya ke Jakarta ataupun ingin bersama-sama ibunya, menemani ibunya di hospital. Okey. Banyaklah yang melibatkan emosi. Okey. Baik. Okey, macam mana cara kita nak ingat semua peristiwa dalam novel? Okey. Ini cikgu lah. Cikgu telah buat penelitian. Okey, cikgu tak pasti guru-guru yang lain, tapi cikgu telah gunakan teknik walaupun belum raya lagi, tapi dah ada orang yang dah gigit kuih tart. Gigit kuih tart. Okey. Kalau nak makan kena tunggu buka puasa. Okey. Baik, apakah yang dimaksudkan dengan GTK tadi? GKT, okey, gigit kuih tart. Okey, silap pula. Okey, kita tengok Okey, ni lambang apa ni tadi ni? Okey, lambang love. Okey. Persoalan kasih sayang seorang anak terhadap ibunya. Yang ni biasa. Okey, ini persoalan kita tengok pula. Okey, seorang anak yang penyayang. Yang ni apa ni? Kata kunci untuk apa? Seorang anak yang penyayang. Okey, kata kunci untuk perwatakan. Okey, kita tengok seterusnya. Nilai kasih sayang, kata kunci untuk apa? Untuk nilai. Okey, seterusnya kita hendaklah menyayangi kedua-dua ibu dan bapa kita. Okey, apa ni? Okey, pengajaran. Okey, seterusnya ialah masyarakat yang penyayang. Okey, ni apa? Latar masyarakat. Okey. Okey, kita tengok apa sebenarnya. Okey, ialah kasih sayang. Okey. Baik, dalam setiap novel yang kamu baca, dari tingkatan 1 sampai tingkatan 5, yang novel yang kamu perlu kaji ni sebenarnya mesti mengandungi kasih sayang ni. Okey, tapi macam mana kita nak olah kasih sayang ni supaya kita dapat tahu keseluruhan cerita. Okey. Jadi dengan kata kunci kasih sayang ni tadi boleh wujudkan persoalan, boleh wujudkan nilai, boleh wujudkan data masyarakat, pengajaran dan perwatakan. Okey, tengok cuma kita ubah saja sedikit ayat dia. Okey, contohnya kita tengok persoalan. Okey, daripada kasih sayang ni tadi, persoalan kasih sayang seorang anak terhadap ibunya. Okey, yang ni jelas Okey, persoalan dekat sini bukanlah soalan siapakah Syahir? Apakah nama ibu Syahir? Bukan. Persoalan ialah isu-isu lain yang terdapat dalam sesebuah karya. Okey. Okey, kita tengok nilai. Nilai kasih sayang. Okey. Apabila ada soalan nilai, kamu kena letak perkataan nilai di hadapan. Wajib letak. Okey. Nilai kasih sayang. Okey, kita tak ubah kasih sayang ni, masih sama lagi. Kita tengok latar masyarakat. Okey, masyarakat yang penyayang. Ubah pada perkataan kasih sayang tu tukar kepada penyayang. Masih lagi dalam kasih sayang juga kan. Okey, pengajaran. Kita hendaklah menyayangi kedua-dua ibu dan bapa kita. Ubah pada perkataan kasih sayang tu kepada menyayangi. Kata kunci bagi pengajaran ialah kita hendaklah, kita perlulah, kita haruslah, kita janganlah. Okey. Untuk perwatakan pula, kata kunci dia apa? Seorang anak. Seorang yang apa?
Syahir seorang yang penyayang. Syahir, Kak Uda seorang yang penyayang. Okey, mesti ada perkataan tu. Okay, ini untuk K. Kuih. Okey. Okey, kita tengok apakah peristiwa dia. Okey, kenapa cikgu katakan bahawa kasih sayang tu boleh kita boleh guna untuk semua aspek tu tadi? Okey. Okey, sebenarnya peristiwa dia tetap sama walaupun dia persoalan, walaupun dia latar. Okey, kita tengok balik tadi. Okey, walaupun dia perwatakan ke pengajaran ke, latar masyarakat, nilai dan persoalan, peristiwanya tetap sama. Okey, kalau soalan tu tanya tentang perwatakan seorang anak panjang, apa peristiwanya? Okey, yang ni lah. Okey. Semua sama. Ambillah mana-mana peristiwa yang ada dalam ni. Okey. Okey, tak percaya kita tengok uji minda. Okey, persoalan kasih sayang. Persoalan berfungsi memperkukuh dan menguatkan tema dalam sesebuah novel. Jelaskan 3 peristiwa berkaitan persoalan kasih sayang yang terdapat dalam novel yang anda pelajari. Okey, untuk soalan ni markah dia ialah 10 markah, iaitu 6 markah isi dan 4 lagi markah bahasa. Baik. Apa jawapan dia? Senang je, ambil tadi. Okey, untuk soalan ni kamu mesti jawab dalam bentuk ayat. Okey, jawab saja dalam bentuk ayat tapi tak perlu bilang sebab ni bukan karangan. Okey, tapi markah untuk ayat, markah untuk bahasa ada 4 markah. Jadi kamu mesti tulis dalam bentuk ayat. Tolong jangan tulis dalam bentuk perpuluhan atau point ataupun dash sahaja. Okey, tengok. Novel yang saya telah kaji ialah novel Justeru Impian Dijaring karya Zaid Akhtar. Okey, nanti dalam soalan tu mungkin dia akan tanya beberapa buah novel. Pilihlah novel yang kamu dah belajar. Okey, antara peristiwa yang berkaitan dengan persoalan kasih sayang yang terdapat dalam novel ini ialah Syahir terpaksa melepaskan penerbangannya ke Johor Bahru kerana bimbang akan kesihatan ibunya. Okey, Syahir juga kerap pulang menziarahi ibunya di Bangi apabila tidak ada latihan badminton. Okey. Kak Uda Syahrizah mengambil cuti untuk menjaga ibunya yang diserang strok. Okey, pada masa yang sama Syahir akan ke Jakarta untuk menyertai kejohanan badminton antarabangsa. Okey, kalau kamu lihat ni tadi, kenapa ada Kak Uda Syahrizah? Kenapa bukan Syahir saja? Okey, tengok semula pada soalan. Soalan tu dia tak tanya pun, dia tak suruh pun letak watak utama. Kalau soalan tu dia mention kat situ, dia nyatakan dekat situ, jelaskan 3 peristiwa berkaitan persoalan kasih sayang yang terdapat dalam novel yang anda pelajari bagi watak utama. Kalau dia sebut watak utama, barulah letak Syahir saja. Kalau tidak, boleh masukkan watak-watak yang lain juga. Okey. Baik, kita teruskan. Okey. Baik, tadi persoalan, sekarang latar masyarakat. Okey. Sama tak? Berdasarkan sebuah daripada novel yang anda kaji, nyatakan latar masyarakat yang sesuai dengan contoh yang diberikan. Kemudian kemukakan 2 contoh peristiwa lain. Peristiwa lain yang ni dia twist soalan. Dia pusing. Dalam soalan ni dia dah bagi dah kat situ 1 contoh peristiwa. Apa kehendak soalan ni sebenarnya? Okey, dia suruh nyatakan apakah latar masyarakat yang ada kat situ dan kemudian bagi 2 contoh lain. 2 contoh peristiwa yang lain. Okey, macam ni cikgu buat ringkas saja tapi kamu mesti tulis dalam bentuk ayat. Okey. Sama juga peristiwa tadi macam persoalan. Maknanya tak kisahlah dia tanya persoalan ke, dia tanya watak ke, dia tanya perwatakan ke, nilai ke, pengajaran ke. Jangan panik. Tengok dulu apa kata kunci dia. Kalau dia kata kasih sayang, maknanya peristiwa dia sama lah. Baik, kita teruskan. Okay, kita tengok video sikit. Tengok video. Sebenarnya kau bikin apa ini? Hah? Kau tidak pernah dengar mau dengar imbauan pemerintah?
Ini saya lakukan karena Pak RT sudah himbau saya harus lockdown. Itu sebenarnya bukan lockdown, itu lockdown. Beh, apalagi maksudnya itu Pak RT? Saya tidak mengerti. Okey, kerana kamu lihat ni, ini ialah salah faham. Salah faham dan satu lagi dia tidak faham apakah maksud lockdown. Apa dia kata kamu ni Indonesia, dia kata kamu tak dengar pengumuman ke? Saya dengarlah pengumuman ni. Dia kata tadi kata suruh lockdown. Bukan lockdown, lockdown. Okey. Sebenarnya kau bikin apa ini? Hah? Kau tidak pernah Okey, sebenarnya maksud dia ialah perintah berkurung. Kemudian kan selalu kita tengok kadang-kadang ada orang tulis RM0 apa dia kan. Sebenarnya restricted movement order, perintah kawalan pergerakan. Okey, satu lagi kita mestilah kalau tak tahu tanyalah apa maksud lockdown tu kan. Ni ikut sendiri, faham sendiri. Okey, tak pasal-pasal nak kena lockdown pula. Okey, duduk rumah. Duduk rumah jangan pergi mana. Baik. Tadi makan gigit kuih tart kan. Ni taat. Taat. Okey. Apa dia taat ni? Okey. Tengok yang pertama. Seorang yang taat akan syariat Islam. Ada perkataan kata kunci dia apa? Seorang yang. Okey. Itu perwatakan. Kemudian masyarakat, tata masyarakat. Kemudian persoalan. Kemudian pengajaran. Kita mestilah. Kemudian ketaatan. Okey, nilai. Okey. Kita teruskan. Sama juga. Ayat saja yang berbeza, ayat saja yang kita olah sedikit tetapi peristiwanya tetap sama. Okey. Okey, apa peristiwa dia? Taat apa ni? Syahid sangat menjaga solat semasa latihan walaupun mahupun pertandingan. Okey. Kalau kita tengok ada satu situasi tu Syahid sedang solat maghrib ketika Wan Najlah menghubunginya. Okey. Okey. Dia juga akan berpakaian menutup aurat semasa bermain badminton. Inilah sampai dia diejek dengan gelaran ustaz selebriti. Okey, Syahid taat akan pesanan arwah ayahnya agar sentiasa menjaga syariat Islam dalam bersukan. Okey, kemudian Syahid mengingati pesanan arwah ayahnya agar menjadi anak yang berjaya, berilmu dan berijazah. Okey, buktinya Syahid dia telah pun waktu ni dia telah pun melanjutkan pelajaran di UPM Fakulti Sukan. Okey, uji minda. Okay, kita mestilah taat akan perintah yang telah ditetapkan. Akan syariat yang telah ditetapkan. Okay, berdasarkan novel yang telah anda pelajari, jelaskan 3 peristiwa berkaitan dengan pengajaran yang diberikan. Okey. Baik, dia dah bagi dah. Kita mestilah taat akan syariat yang telah ditetapkan. Sekarang soalan dia ialah dia minta 3 peristiwa. Okey, jadi kamu kena bagi 3 peristiwa. Masih lagi sama. Okey, walaupun dia nanti tanya perwatakan pun sama juga. Cuma cara jawab saja yang sedikit berbeza. Okey, kita lihat sedikit video.
Okey, kita boleh tengok kat sini Ahmad Hassan menutup aurat ketika bermain ranking dunia ni ranking dunia. Oh, finally they put the lid on the point. And twice. But in the end, not that one. That one will do it. Oh, another one for the show reel. It's insignificant how Ahmad plays, but he simply has to play well. Kita cepatkan sikit. Jadi pemain wanita tengok betapa gigihnya sampai terbaring lawan badminton tu sampai terbaring. Okey. Is 7 your lucky number? Jill nodded. Ya, bersungguh-sungguh nak bagi bulu tangkis tu masuk dapat mata. Jai Sung's defence is not quite good enough. Okey, kita teruskan lagi. Ni Datuk Lee Chong Wei tengah lawan. Okey, dia dah lead dah 8-5. Gigih dia nak harumkan nama negara tengok orang yang buat video ni kata berapa kali dah dia tengok. Dia tengok perlawanan ni. Lee Chong Wei bangga sebagai rakyat Malaysia. Mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Satu pertandingan yang tak dapat dilupakan. Kan? Akhirnya Lee Chong Wei apa? Berjaya lah. Okey. Baik. Okey, seterusnya ialah G tadi. Gigih, gigit lah. Gigih. Gigih nak buat apa pun kena gigih. Okey, seorang yang gigih berusaha, apa dia perwatakan, kemudian cuba jawab. Okey, persoalan apa agak-agak persoalan? Persoalan kegigihan. Persoalan kegigihan seorang anak muda. Kemudian latar masyarakat yang gigih. Kemudian pengajaran, apa kata kunci dia? Kita perlulah gigih demi mencapai kejayaan. Dan nilai apa nilai? Satu je perkataan. Kegigihan. Okey? Kita tengok peristiwa dah. Syahir gigih berlatih di bawah bimbingan jurulatihnya Haji Marzuki dan Mas Suparman. Okey? Gigih berlatih. Okey, Syahir gigih membuktikan kepada arwah ayahnya bahawa dia boleh berjaya dalam pelajaran walaupun bersukan. Kena gigih lah nak buktikan. Okey, kemudian Haji Marzuki dan Mas Suparman pun gigih juga melatih atlet-atlet dia sampailah untuk menghadapi kejohanan yang bakal dihadapi. Okey, tengok rumusan. Baik, kalau kamu tengok kat sini. Okey, tengok. Persoalan kasih sayang, perwatakan, Syahir seorang yang penyayang, latar masyarakat yang penyayang. Kemudian taat, persoalan ketaatan, Syahir seorang yang taat, masyarakat yang taat. Okey, kemudian persoalan kegigihan. Dalam mencapai satu impian, Syahir seorang yang gigih, kemudian masyarakat yang gigih. Nampak sahaja macam banyak, tapi sebenarnya peristiwanya sama. Okey, untuk kasih sayang, cari mana-mana yang ada peristiwa kasih sayang. Kemudian untuk ketaatan, cari mana-mana peristiwa yang ada taat. Okey, dan kemudian gigih, carilah mana-mana peristiwa yang berkaitan dengan kegigihan. Okey. 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 Baik, untuk kita sukses, untuk kita berjaya, kita perlu ada duit. Okey, bukan duit yang berkepuk-kepuk tu, ni duit. Duit yang pertama ialah doa. Kita kena doa. Nak apa-apa, nak minta sesuatu, kena doa. Minta dengan Allah. Okey. Kemudian usaha. Tak boleh doa saja. Kena ada usaha. Usaha tu tangga ke
kejayaan. Kemudian istiqamah. Istiqamah ni apa? Lakukan usaha yang berterusan. Tak boleh. Hari ni dengan tuition online agak-agak bolehlah nanti cikgu buat PBS boleh jawab dah. Tak, kena hari-hari mesti kena buat ulang kaji. Tak kisahlah subjek apa pun mesti berterusan. Setelah kita usaha, setelah kita doa, setelah kita istiqamah, kita perlu tawakal. Okey, tawakal barulah kita berserah kepada Allah agar usaha dan ikhtiar yang kita lakukan tadi beroleh kejayaan, insya-Allah. Okey. Okey, itu sajalah kelas kita untuk hari ini. Okey, semoga apa yang ilmu yang cikgu sampaikan tadi dapat memberikan manfaat kepada semua. Okey, walaupun kamu masih lagi tingkatan 1, tingkatan 2, kamu boleh buat ulang kaji dan gunakan teknik-teknik yang cikgu dah ajarkan tadi untuk novel-novel tingkatan 1 dan 2. Untuk yang tingkatan 3 jangan lalai kerana untuk naik ke tingkatan 4 nanti masih ada ujian yang kamu perlu lalui. Okey. Okey, kita sudahi kelas kita dengan bacaan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okey. Sekian, terima kasih.